Mana kita sambung lagi lah pada waktu lain. Kita boleh buat muzakarah bila-bila masa. Sebab muzakarah ni tak kira lain, memberi kepada kita sesuatu, menambah keyakinan, menambah kekuatan dalamnya, menambah kefahaman. Semua tu hasil pada muzakarah. Zaman Nabi dulu pun, sahabat-sahabat Nabi yang dengar mana-mana wahyu daripada Nabi, terus mereka buat muzakarah dalam masjid Nabi, dalam rumah mereka sendiri. Seperti mana Imam Bukhari telah menukilkan beberapa nukilan daripada sahabat Nabi mengenai sahabat Nabi ni bermuzakarah. Setelah dia kejak sungguh, faham sungguh, barulah dia sampaikan benda yang dia faham tu kepada orang lain. Sebab muzakarah ni benarnya untuk beri kemantapan, kefahaman yang sebenar. Apabila kefahaman benar tu meresap dalam hati kita, maka suatu dorongan Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita sampai kepada orang lain. Apabila kita cakna dan kita jaga sungguh-sungguh kebolehan yang Allah bagi itu, tak mustahil Allah akan guna kita untuk orang-orang lain seramai mungkin. Dan inilah modal amalan kita, modal pahala kita yang kita akan terima di akhirat. Dalam agama ni, inilah modal kitanya. Bermodalkan wahyu Quran ni, kalau Allah nak guna kita kat banyaklah kita akan dapat. Oleh kerana itu muzakarah kita mulai untuk memberi kemantapan, menambah kefahaman, keyakinan berarti. Pengalaman kita sendirilah, kita tak miss lah muzakarah ni mengaji daripada awal hingga akhir. Muzakarah seperti itu juga. Masa belajar dulu pun, setiap kali habis mengaji, muzakarah malam sampai pukul 12. Sebab dia malam tak mengaji, mana lepas makan isyak dekat, muzakarah sampai pukul 12, sampai pukul 1 pagi. Supaya setiap hak kita belajar pada pagi itu habis muzakarah, tak ada miss. Maknanya hak mana ngaji sehari neja tu, neja pagi, lepas tu sejam petang 7. Jadi kita buat muzakarah separuh waktu kita ambil 3 jam tu, habis semua. Jadi kita dapat sesuatu, dia kurang mana terlepas daripada kita. Jadi patut kita buat muzakarah. Sambung tadi, jadi kita dengar dua ayat serta bandingnya golongan yang kafir lagi. Ni pula dua bandingnya untuk munafik. Untuk orang kafir sebandingnya dalam 2 ayat. Untuk orang munafik 2 bandingnya. Banding yang pertama munafik ialah au ka sayyibin minas sama' fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Jadi bandingnya orang munafik ni tak ubah seperti mana sayyibin. Ka sayyibin ni kadzabi sayyibin. Zawi sayyibin bermakna awan yang tebal yang memendung air hujan. Sayyib maknanya awan yang tebal yang ada mengandungi air hujan. Minas sama' yang berada di langit. Awan yang tebal itu fihi padanya ada apa? Zulumatu. Ada kegelapan dengan sebab dia tebal. Tak serupa dengan awan bila tidak tebal. Apabila tutup air hujan banyak sungguh, maka tebal sungguh sampai jadi gelap. Dia tak malam tapi gelap. Maka pada awal yang tebal yang ada air hujan nak turun bila-bila masa tu, ada padanya 3 perkara. Zulumatun, kegelapan, gelap gubuk. Yang kedua waradun, ada peti sambar menyambar, panah peti. Maka dengan sebab panah peti ni, orang pun cemah belakang, tutup situ, tutup sini, angkat kain semua sekali. Wabarkun, ada kilat sambar menyambar, ada peti sambar menyambar, ada kilat sambar menyambar. Peti bunyi, kilat cahaya. Jadi dalam keadaan awan yang tebal nak menurunkan hujan bila-bila masa, maka berlaku 3 perkara. Gelap gelemak,
Petir sama menyamar di segi bunyi, dan kilat juga sama menyamar di segi cahaya. Ini bandingnya mengenai wahyu. Wahyu ni, tak, wahyu ni seperti mana awan yang tebal. Ada dalamnya kegelapan, yakni Allah memberitahu kegelapan syirik, kufur, khurafat dan bid'ah dalam Quran. Ayat-ayat yang ada menceritakan tentang syirik, tentang kufur, tentang khurafat, tentang bid'ah, tentang derhaka, tentang neraka, semua dipanggil zulmat. Benda-benda yang umpama kegelapan. Dan waradun, petir yang sama menyambar ni dalam Quran ialah ancaman-ancaman azab Allah sekiranya manusia itu degil. Ancaman-ancaman azab yang bakal diturunkan, ditimpakan semasa dunia, baik ataupun azab yang bakal ditimpakan oleh Allah kepada hamba yang derhaka di akhirat nanti. Ancaman-ancaman azab itu seumpama petir sama menyambar. Dan wabarkun dan kilat ni pula dalil-dalil dan bukti daripada Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ni 3 jenis ada berlaku. Kegelapan syirik dan kufur, khurafat dan bid'ah. Ancaman azab yang merupakan petir, dalil dan bukti yang merupakan cahaya. Sepatutnya daripada wahyu ini, seseorang itu bila dia mengaji, maka dia akan tinggalkan kegelapan, tinggal daripada kufur dan syirik, tinggal daripada khurafat dan bid'ah. Dan petir tadi dia akan jadikan sebagai satu nasihat yang berguna untuk menakutkan dia, berhentikan dia daripada perkara-perkara buruk dan keji. Mana ayat-ayat ancaman, ayat-ayat ugutan dalam Quran dah cukup untuk memberhentikan satu orang itu daripada neraka. Sepatutnya gitu. Manakala ayat-ayat tentang dalil dan bukti, hujah yang mantap sebagai memberi kekuatan untuk manusia itu berpegang kepada tauhid dan juga beriman dan taat kepada Allah. Yang sepatutnya gitu, tapi munafik tak gitu. Munafik pula apabila nampak awan tebal, petir sama menyambar, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka menjadikan jari jemari mereka disumbat dalam lubang telinga mereka. Minas sawaiki, takut disambar petir. Dengan cara sumak lubang jari, jari dalam lubang telinga ni, mana petir tu tak kena dia. Bunyi memang ledak, sambar tu mungkin kena. Tapi cara munafik, mereka menjadikan jari jemari mereka ke dalam lubang telinga mereka kerana takut disambar petir. Apa tu? Mereka jadikan jari jemari itu hazara. Hazara ni maf'ul li ajli bagi yaj'alu. Mereka sengaja menyumbatkan jari jemari hazaral maut, takut mati. Takut mati kena sama petir. Kalau ni sebut ada zahirnya takut mati sama petir. Jadi wahyu yang disampaikan oleh Nabi yang ada dalamnya ancaman-ancaman, ugutan-ugutan bagi mereka yang degil. Sepatutnya mereka jadikan perkara itu sebagai perkara yang boleh berhentikan mereka daripada terus berdegil. Tapi tak sih dengan mula lagi. Tak sih dengan mula lagi ayat-ayat yang beri ancaman dan ugutan, takut mati, takut jadi orang Islam. Hazarul maut ni takut mati, yakni mereka takut mati bagi mereka ialah memeluk agama Islam dengan sempurna. Mereka sengaja tak sih dengar ancaman-ancaman daripada wahyu, takut jadi orang Islam sebenar. Tak. Wallahu muhitun bil kafirin. Sedangkan azab Allah Ta'ala meliputi semua orang kafir, tak terlepas pun. Bukan kata dengan cara ni maka terlepas lah, dia tak. Sedangkan Allah Ta'ala itu muhitun, meliputi habis azabnya pada orang kafir. Bila sabit orang itu kafir, maka tak akan terlepas daripada azab. Tapi tak ada orang kafir, orang munafik ni, khas sepatut wahyu-wahyu yang diturunkan. Apabila wahyu-wahyu mengenai beritahu tentang kegelapan, kufur dan syirik, khurafat dan bid'ah ni, maka apabila tahu tu berusaha untuk melindungkan diri.
daripada terjerumus dalam kegelapan ni. Dan hal sepatutnya dengar daripada ayat-ayat yang umpama petir, ugutan dan amaran itu dah cukup sebagai nasihat dan pengajaran untuk berhenti. Apabila dia tengok dan dengar ayat sebagai dalil dan bukti yang merupakan cahaya itu, untuk mengukuhkan keyakinan diri dia untuk menerima. Sepatutnya gitu, tapi tak. Dia tutup lubang telinga. Sengaja tak sih. Tu ya ja'aluni sengaja menutupi lubang telinga mereka dengan jari jemari mereka, takut disambar betul kerana takut mati. Takut sama betul kerana takut mati kerana sama betul. Takut mati sini ialah menjadi orang beriman yang sebenar tu bagi mereka mati. Sedangkan azab Allah meliputi golongan kafir. Kalau jadi orang kafir tak akan terlepas daripada azab Allah. Ini sebagai satu contoh perbandingan yang pertama daripada Allah Ta'ala tentang golongan munafik. Jadi awal yang tebal seumpama wahyu. Jadi tindak tanduk orang munafik terhadap wahyu begini. Jadi kita yang mengaji wahyu ni jangan jadi macam munafik. Gitu. Kita yang mengaji wahyu ni diminta supaya jangan jadi macam golongan munafik. Kegelapan-kegelapan yang Allah sebut dalam Quran ni kita kena wipahai sungguh supaya jangan kita tergolong dalam golongan gelap. Ancaman dan ugutan sebagai satu perkara yang boleh memberi peringatan dan kesedaran. Bukti dan dalil sebagai pendorong untuk kita kuat berpegang. Itu sebagai pengajar sebenar. Tapi tak. Main dengan tutup telinga tak si dengar langsung ni munafik. Tak si buka hati dalam majlis. Tak si cuba yang memahami. Tak si cuba mengerti. Ini adalah support golongan-golongan munafik. Banyak lagi kita akan jumpa ayat. Banyak lagi kita akan jumpa ayat. Dia duduk dalam majlis Nabi ni, kita pun boleh kata lah, ini pilihan Allah. Duduk dalam majlis Nabi bukan sebentar lama. Bos sudah majlis Nabi dia tubik luar, dia kata kepada sahabat-sahabat Nabi lain, mendengar apa tadi? Aku pun tak ada faham mana. Dalam Quran sebut. Mu tak dengar faham apa-apa daripada perkataan Nabi. Aku tak faham mana. Satu tempoh yang dia duduk lama seperti sahabat-sahabat Nabi lain, tapi bila tubik saja terus dia mula mengkritik. Dia mula mengkritik, dia mula memperlekehkan dan mula mempersenda-sendakan perkataan-perkataan yang disebut oleh Nabi baru daripada majlis yang baru selesai saat ni. Ini adalah Quran kita akan jumpa. Macam mana keadaan mereka itu Allah lah. Inilah munafik. Mana boleh duduk dengan Nabi, tapi dalam masa sama tak boleh dapat apa-apa daripada Nabi. Boleh duduk dengan Nabi, duduk dalam majlis Nabi untuk satu tempoh. Apa-apa daripada Nabi. Tak nampak semua kah? Tak gitu. Munafik ni bukan semua berkekalan dengan munafik. Munafik yang berada zaman Nabi itu bukan semua berkekalan dengan keadaan munafik. Sebahagian besar mereka beriman. Tapi ada juga di antara mereka yang mati di keadaan munafik. Jadi apa yang disebut oleh Allah Ta'ala ni, sifat kemunafikan ni apabila telah menebar dalam majlis Nabi, bukan saja dia tidak apa-apa, tapi apabila keluar daripada majlis, dia sempat lagi mempersendakan, mengajak apa saja yang telah diucap oleh Nabi dalam majlis. Sampai tahap ada berlaku dalam keadaan majlis Nabi, berlaku zaman Nabi dahulu, perihal munafik. Tapi kebanyakan munafik akhir-akhirnya dia beriman juga. Bandingnya kedua, yakadul barqu yaqtafu absarahum. Terjemah zahir, hampir kilat itu menyambar pandangan mereka. Hampir kilat itu menyambar, menghilangkan pandangan mata mereka. Hampir kilat yang nyala tu menyambar dan menghilangkan pandangan mereka, mata mereka. Yakni hampir bukti dan dalil yang dibaca oleh Nabi daripada wahyu tadi mengherankan fikiran mereka. Memang tepat, tapi tak boleh faham juga. Hampir dalil dan bukti yang Allah Ta'ala zahirkan daripada ayat suci Al-Quran tadi mengherankan mereka, membingungkan mereka. Mereka duk serahnya ajaran Nabi ni, ajaran yang tidak boleh memberi infak dan kesudahan yang membahagiakan mereka. Tapi bila dia dengar dalil, tepat, tapi dengan masa yang sama tak boleh menerima juga. Jadi Allah beritahu yakadul barqu yaqtafu absarahum,
hampir kilat itu menyambar pandangan mata mereka hingga menghilangkan pandangan mata. Yang ini hampir hujah-hujah yang disebut oleh Allah daripada wahyu itu membingungkan mereka dan mengherankan mereka. Kadang-kadang bila duduk dalam majlis Nabi, wahyu-wahyu semua sempurna. Macam betul juga. Dalam hati mereka macam betul juga. Macam kena juga kalau dia kata. Kita boleh tasawur lah. Lepas tu, kullama adha'a lahum masyawfih. Setiap kali adha'a lahum. Setiap kali cahaya menyinari mereka daripada kilat itu, setiap kali cahaya kilat menyinari mereka, masyawfih, mereka terus berjalan pada waktu kilat itu. Setiap kali kilat menyambar atau setiap kali kilat mengeluarkan cahaya, mereka ambil kesempatan untuk berjalan pada waktu itu. Wa idza azlama, dan bila datang gelap semula menutupi mereka dengan sebab kilat tak ada, kaum mereka berdiri. Hal sepatut mana? Hal sepatutnya apabila kilat tu menyinari, dia kena tengok tempat mana hak kena berjalan. Di mana lorong, di mana tak kawasan yang boleh menjadikan laluan. Bawa gelap terus dia akan pergi. Masa kilat tu waktu untuk tengok tak, tempat sesuai untuk kita lari pergi, melindungkan diri. Bawa gelap, bawa tidak ada kilat, barulah kita berjalan. Itu kaedah sebenarnya. Dia Allah tu dia berjalan tu. Dalam tafsir beritahu. Lepas tu bila kilat tak ada, senyap. Maksud daripada cerita ni, bandingan ni ialah setiap kali ajaran-ajaran agama Islam ni memberi keuntungan duniawi, dia ikut munafik. Jadi kullama adha'alahum, setiap kali cahaya menyinari mereka, mereka boleh berjalan lah. Mereka guna kesempatan untuk berjalan masa cerah itu. Yang ni setiap kali memberi keuntungan. Apabila ikut agama Islam dari segi keuntungan dunia, mereka akan ikut. Apabila zahir mukjizat, perlakuan yang aneh, cari adat, mereka sekejap. Apabila keuntungan dapat daripada harta rampasan perang, mereka ikut sekejap. Apabila pembahagian zakat pada mereka, mereka ambil juga, ikut sekejap. Wa idza azlama alaihim, apabila gelap menutupi mereka semula, dengan sebab adanya hukum-hukum Allah yang bertentangan dengan nafsu mereka. Tu azlama sinilah apa saja hukum Allah yang bertentangan dan berlawanan dengan nafsu. Macam orang kaya kena keluar zakat. Orang segar-bagar tidak ada keuzuran syar'i, kena keluar berjihad. Keluar zakat habis harta, keluar jihad habis nyawa. Lalu mereka bila ada taklif seperti ini, tuntutan-tuntutan yang berlawan dengan nafsu ni, kaum mereka tetap bergerak. Cuba melindungkan diri daripada menyertai, cuba melindungkan diri daripada melakukan arahan dan titah ini. Ini cara munafik. Mana pilih-pilih. Semayang pun, kalau hak semayang pun mari ke masjid, hak siang-siang hari. Buat malam dah lah. Biar orang ada berdiri lama-lama, biar tak ada, tak semayang lah. Ini seperti mana adalah hadis. Ada keuntungan dunia, mereka ada sama. Ada bahaya untuk jiwa dan harta, mereka akan menyelamatkan diri. Dan ini merupakan sifat munafik zaman Nabi. Lalu Allah jawab, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim. Kalau Allah kendaki, Allah Ta'ala boleh menghilangkan semua pandangan mereka pada mula-mula lagi. Allah tak beri langsung peluang pada mereka. Ini hubung kait dengan ayat yaj'aluna asabi'ahum. Jika Allah kendaki, Allah tak bagi peluang kepada mereka untuk guna telinga. Tapi Allah tak buat gitu. Allah boleh tak beri peluang kepada mereka untuk guna telinga. Begitu juga jika Allah kendaki, Allah Ta'ala boleh menghilangkan pandangan mereka. Allah tak akan bagi peluang untuk guna mata mereka. Jadi absarihim ada hubungan dengan yakadul barqu. Bisam'ihim hubungan dengan yaj'aluna asabi'ahum. Jadi dalam ayat ni dua cabang. Jadi jika Allah kendaki, Allah boleh menghilangkan pada mula-mula lagi. Tak bagi peluang untuk guna telinga dan tak bagi peluang untuk guna mata. Tapi Allah tidak buat gitu.
Allah tetap memberi setiap hamba tu peluang untuk guna kebolehan yang sedia ada pada tubuh untuk memilih kebenaran. Sebab apa Allah Ta'ala boleh? Sebab Inna Allah ala kulli syai'in qadir, bahawa Allah Ta'ala berkuasa di atas segala sesuatu. Habis mukaddimah. Dipanggil mukaddimah ni, mukaddimah surah Baqarah. Maka setelah kita tahu, setelah kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah hidayah yang sempurna, dipimpin sehingga dapat jumpa Allah di syurga. Jalan lurus yang mana alamat dan ketandaannya seperti golongan 4, bukan termasuk golongan 4 yang lain. Nah, supaya dimasukkan dalam golongan 4, bukan golongan 4 yang lain. Dan Allah Ta'ala beritahu sifat-sifat mukmin sebenar, sifat kafir sebenar, dan sifat munafik. Jadi untuk supaya kita dapat sifat mukmin sebenar dan diselamatkan, dilindungi daripada sifat kafir degil dan munafik, maka dua rawatan perlu diambil. Dua rawatan atau dua perkara kita kena ambil daripada Allah. Pertama, mentauhidkan Allah dalam ibadat. Kedua, melakukan ketaatan melalui cara Rasulullah dalam melakukan ibadat. Mentauhidkan Allah dalam ibadat berserta melakukan ibadat itu menempati cara Rasulullah. Ini dua cara. Iaitu rawatan pertama, perkara pertama ayat ya ayuhan nas ayat pertama, perkara kedua pada ayat 23, 21 dan 23. Dia panggil apa? Ya ayuhan nas ni untuk tauhid, wa in kuntum untuk risalah. Dua sifat. Dua perkara dia kita kena ambil daripada Allah nak menyelamatkan kita daripada kafir degil dan golongan munafik, dan nak masukkan kita daripada golongan yang ada sifat 5 tadi pada permulaan surah Baqarah. Maka dua perkara ni kita kena ambil daripada Allah. Tauhid dalam ibadat, dan ibadat dilakukan menepati syariat sunnah. Tauhid dalam ibadat ayat 21, syariat sunnah pada ayat 23. Apabila kita dapat ambil, maka Allah akan bagi berita gembira, dapat jumpa Allah di syurga pada ayat 25. Tafsir. Jadi ayat 21 ni dakwah surah beserta dalil. Dakwah surah beserta dalil. Dakwah surahnya ubudu rabbakum, dan diperturunkan 5 dalil. Dakwah surahnya ubudu rabbakum. Dakwah surah Baqarah ubudu rabbakum. Dalilnya 5. Selepas dakwah tak ada dalil. Dalil pertama allazi khalaqakum. Dalil kedua allazina min qablikum. Dalil ketiga allazi ja'ala lakumul arda firasya. Dalil keempat was-samaa'a binaa'a. Dalil kelima wa anzala minas samaa'i ma'a. 5 dalil diperturunkan sebagai bukti untuk dakwah dia, ubudu rabbakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia semua, apabila kamu dengar sebagai mukaddimah, golongan-golongan yang berjaya memiliki 5 sifat. Golongan-golongan yang celaka kerana dikunci mati hati, ataupun golongan-golongan daripada golongan munafik. Jika kamu ingin selamat, wahai manusia semua, ubudu rabbakum. Ubudu rabbakum jangan terjemah cara kita, terjemah cara tafsir. Ubudu rabbakum, hendaklah kamu semua mentauhidkan Allah dalam beribadat kepadanya. Hendaklah kamu semua mentauhidkan Tuhan kamu dalam beribadat. Mentauhidkan Tuhan kamu dalam beribadat. Ubudu dengan makna wahidu sini. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ubudu bukan makna beribadat, bahkan wahidu rabbakum fil ibadah. Hendaklah kamu mentauhidkan Tuhan kamu dalam melakukan ibadat. Beza. Hendaklah kamu melakukan ibadat dengan makna tidak mentauhidkan. Ibadat pada Allah buat juga, ibadat pada selain Allah Ta'ala buat juga. Itu mana gitu. Tak. Tai itikaf masuk masjid, tai tapo duduk bukit. Itikaf di masjid kerana Allah, duduk bukit kerana jin. Itu dipanggil ibadat pada Allah tidak ada tauhid.
Biar-biar suruh Allah Ta'ala dalam masjid, biar-biar lagi suruh pada roh ada wali di kubur. Sama-sama suruh. Tak pakar dalam masjid, payah. Tengok kubur pula, takut-takut nak jadi. Tubik hospital, dia cari tu mama pula. Hospital tak apa, dia asbab. Hak tu mama tak ada asbab belakang. Tak. Itu dia panggil, beribadah pada Allah, tapi lain-lain pada Allah pun campur juga. Jadi tauhid sini ialah Allah saja yang kamu melakukan ibadat padanya. Tak boleh campur ada. Tak. U'budu rabbakum wahidu rabbakum fil ibadah. Hendaklah kamu mentauhidkan Allah dalam beribadat. Hendaklah kamu mentauhidkan Tuhan kamu dalam beribadat. Tak boleh campur aduk, tak boleh samakan dengan apa-apa dalam melakukan ibadat. Ibadat badan, ibadat harta benda. Tak. Semua sekali. Kerana apa? Kerana apakah kamu hanya kena beribadat pada Allah Tuhan kamu? Kerana dalil 5. Dalil ayat ni dia perturutkan kepada kita 5 dalil. Pertama, dalil anfusi. Anfusi ni dalil yang ada pada diri kita sendiri. Allazi khalaqakum. Kerana dialah yang telah menciptakan kamu. Zat yang kita nak sembah dia, nak ibadat dia ni, dia ada buat jasa kita. Jasa pertama yang kita berhak menyembah Allah ialah dia telah mengadakan kita daripada tak ada langsung kepada ada. Maka dia berhak dijadikan Allah Tuhan. Allazi khalaqakum. Kerana dialah yang telah menciptakan kamu. Kita kena serah ni sebagai dalil. Kita tak ada langsung dulu pada ada. Ni bukan mokpok kita buat ni. Allah Ta'ala. Lepas tu kita pun cerita mari. Kita bukan mari pada Allah, kita mari mokpok kita. Allah kata, walladzina min qablikum. Dan orang-orang sebelum kamu, termasuk ibu bapa kamu, datuk nenek kamu, pakatah suknu pun, Allah yang mencipta. Kamu, Allah ciptakan ibu bapa kamu. Allah ciptakan datuk nenek kamu. Sehingga atas sekali. Itu kedua-dua tu dalil anfusi. Dalil yang sudah sedia ada pada tubuh kita sendiri. Dipanggil dalil diri sendiri, dalil diri. Mana kita pada tanda pada ada ni Allah yang menciptakan. Ayat kita ni sebagai benih ni, dia juga Allah ciptakan. Jadi allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Dan orang-orang yang sebelum kamu, daripada ibu bapa kamu, datuk kamu, nenek kamu, perkataan. La'allakum, mudah-mudahan apabila kamu beribadat hanya kepada Allah, tidak mensekutukan, tattaqun, kamu dapat jaga dengan ibadat kepada Allah itu daripada hukumnya. Mudah-mudahan kamu dapat jaga. Dapat jaga apa? Uqubatahu. Hukumnya dan juga uqubah. Hukumnya dan juga balasan azab Allah. Jadi faedah mentauhidkan Allah dalam ibadat ini, kamu dapat jaga daripada hukumnya dan juga balasan azab. Tattaquna uqubatahu. Dua dalil disebut. Dalil ketiga, dalil afaqi. Dalil ketiga, dalil afaqi. Allah Ta'ala yang kita kena berhak, yang kita kena puja dan seru, bergantung harap, meminta segala-gala ni, dalilnya ialah allazi ja'ala lakumul arda firasyah. Dialah Tuhan yang telah menjadikan untuk kamu, untuk kegunaan kamu, bumi yang luas ini firasyah, terhampar. Bumi yang luas ni firasyah, terhampar. Wassamaa bina, dan Allah juga telah mencipta dan jadikan untuk kamu langit suatu bina yang sangat kukuh. Tak ada hias putih habuk, tak ada letak satu tempat. Hias putih habuk tak ada pun dalam Quran sebut. Tak ada letak satu tempat pun Tuhan sebut dalam Quran itu. Binaan, satu bina yang kukuh, dia tidak ada seputung, letak tidak ada setepak pun. Dua dalil afaqi. Dalil ketiga, wa anzala minas sama'i ma'ah, dan dialah yang telah menurunkan daripada langit dia air hujan. Dialah yang telah menurunkan daripada langit dia air hujan. Air hujan dia juga. Yang mana air hujan dia inilah sebagai rezeki. Fa akhraja bihi, lalu Allah jugalah yang telah mengeluarkan
dengan perantara air hujan dia tu minas sawarat, daripada berbagai-bagai jenis makanan. Bijian dan juga buah-buahan. Bijian dan juga buah-buahan beserta rumput yang merupakan makanan bagi binatang, yang binatang itu makanan kita juga. Kita ada kata ayam, lembu kubah. Lembu kubah ayam pun kalau tak ada makanan dan bijian pun dia tak boleh kita makan juga. Dia nak hidup tak boleh. Semua hasil pada Allah turunkan air, maka lahirlah daripada permukaan bumi ni makanan-makanan kita dan makanan-makanan binatang ternakan kita. Yang kita boleh makan binatang ternak tu kerana makanan dia ada. Semua daripada air. Allah berilah makhluk dia supaya kita faham sedar, dia tak jadi sendiri. Jadi menolak dalam pahaman kita ialah jangan berasa langsung dalam hati kita ni dia jadi sendiri, tak tahu dunia jadi gini. Maka sebab bila manusia tak akan kenal Allah. Jadi nak menolak walaupun Allah tak nampak, janganlah dengan sebab alasan Allah tak nampak maka dia jadi sendiri. Allah nak melalui kita Allah ni, walaupun Allah tak nampak, tapi apa yang berjadi ni dia jadi dengan Allah Ta'ala. Barulah masuk keimanan dan keyakinan. Jadi fa akhraja bihi, dialah yang telah mengeluarkan dengan perantara air hujan dia minas samarat, daripada berbagai-bagai jenis buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, biji-bijian, rumput rapah yang merupakan sumber makanan kamu dan sumber makanan binatang ternak kamu. Dan kesemua itu rizqan lakum, rezeki untuk kamu. Kita daripada tidak ada kepada ada, rezeki yang kita makan daripada kecil sampai besar ini pakai mati ni pun hak Allah Taala bapa. Macam mana nak pergi puja selain pada Allah? Macam mana nak suruh selain pada Allah Taala? Oleh kerana itu, jadi fala ta'alu ni jumlah takkidiyah dia panggil. Takkidiyah di atas ayat ubudu. Ubudu rabbakum kita terjemah sebagai tauhid tu kenapa? Sebab takkidiyah sini makna tauhid. Oleh kerana Allah nak supaya kamu sembah dia sahaja, beribadat pada dia sahaja, maka fala taj'alu fani fa fasihah. Bermakna sebelum ini ada satu jumlah muqaddarah, jumlah syartiyah. In kana al-amru kadzalik. Sekiranya semua makhluk ni cipta Allah, kamu dicipta oleh Allah, bekas untuk duduk kamu di dunia pun ciptaan Allah, rezeki makananmu pun cipta Allah. In kana al-amru kadzalik, sekiranya semua urusan-urusan tadi daripada Allah belaka, fala taj'alu lillahi andada, maka jangan sekali-kali kamu jadikan pada beribadat pada Allah Ta'ala itu ada wakil-wakil lain untuk kamu suruh sama. Kamu jangan jadikan bagi Allah Ta'ala itu ada wakil-wakil pula, ada perantara-perantara pula yang kamu boleh suruh juga dia atas berkat dia, atas nama dia. Jangan. In kuntum ta'lamun wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu pun bahawa 5 kejadian tadi adalah daripada kudrat Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu pun 5 kudrat tadi menjadikan diri kamu, menjadikan diri tu nenek kamu, bumi, langit dan air hujan ni, semua kelima-lima ni daripada Allah Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kamu suruh selain pada Allah. Maka jangan kamu jadikan bagi Allah Ta'ala itu dalam melakukan ibadat andada, wakil-wakil, wakil-wakil, sekutu-sekutu, perantara-perantara. Sebab Allah tak sial. Syaitan main halah dia. Hak Allah Ta'ala tak sial sekali, itulah dia kata hak ni lah cara paling berkat sekali. Kalau kita tanya, kita sahur karut-karut, apa tak boleh tawassul. Tawassul ni jadi kau berkat dalam kita. Dalam Quran kata tawassul ni perkara akan membatalkan akidah syirik. Allah tak sekali. Syaitan kata hal ni paling berkat, paling sapak Tuhan. Kalimah sama. Supalah syaitan tipu Nabi kita, nak ayat tu nenek kita Nabi Adam. Allah Ta'ala kata jangan hampir pokok kayu. Syaitan kata kalau makan kekal. Mana perkataan sama dia guna. Allah Ta'ala kata jangan hampir. Hak lain boleh berlaku. Pokok kayu so jangan hampir. Minta hak ni pada lain jangan. Hak lain tak apa. Syaitan kata hak ni kalau makan kekal, hak lain makan tak apa tahu dia akan pecah. Jadi dia telah kelentur dengan perkataan tu, pun tak boleh. Jadi cara syaitan guna tu sampai bila-bila cara ni lah dia akan guna. Hari ni apabila kita kata wakil, tak boleh ada berkat, tak boleh ada wakil. Tak.
selain pada apa yang Allah sebut, kita pun bubuh tambah halik. Nah, kita tambah ni, kita mau mengatakan dalam dakwah kita yang qahar makbul, lebih cepat makbul. Dekat Allah Ta'ala beritahu, fala, jangan. Allah kata jangan, syaitan kata hak ni yang benar. Nampak tak? Jadi kita tahu prinsip dan kaedah ni merupakan satu kaedah yang kena pangkas semua. Barulah kemah. Jadi kita boleh tahulah hari ni, bila-bila saja pun kalau orang bercakap menyalahi kaedah-kaedah Tuhan ni, mesti dia merupakan daripada bisikan dan tipu daya syaitan. Dan tidak ada langsung sama dia apa-apa bukti kecuali gamukkan, anggap pen dan juga sangkat. Bukan bukti. Duk gamuk, duk saka, duk agak. Bukti tak. Perkara kedua ialah kerusulan, risalah. Jadi ibadat kita pada Allah Ta'ala tidak lagi beribadat pada selain pada Allah, baik ibadat seru, doa dan minta, atau ibadat-ibadat ni melakukan taubadan, atau ibadat mali, harta benda, atau ibadat patah larang betapa, yakni itikaf, atau patah larang makan, ini puasa, atau meninggalkan, itu pergi menunaikan haji. Semua kita buat itu atas dasar dia tu adalah arahan dan perintah Allah. Tapi dengan begitu pun semua itu akan diterima sekiranya dibuat menepati cara Rasulullah. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu disebut pula ayat 23 kerusulan. Seperti kita baca kemarin, kerusulan ni dia ada hubungan rapat dengan Al-Quran. Kerusulan ni dia ada rapat dengan Al-Quran. Sebut kata Rasul iaitu Quran. Sebab modal Rasul kita Quran, modal dia. Modal Rasul kita ni Nabi Muhammad SAW yang mengubahkan segala-gala ni adalah dengan sebab wahyu Al-Quran. Jadi hubung kait Rasul dengan Al-Quran ni satu benda yang sebati, duduk sekali. Maknanya orang yang menerima Rasul, Nabi sebagai Rasul Allah, tentu sekali dia akan menerima apa yang dibacakan oleh Nabi itu kalam Allah. Orang yang menerima kalam Allah itu adalah merupakan kalam Allah sungguh, maka tentu sekali dia akan menerima penyampai kalam Allah ni iaitu Nabi, Rasul Allah. Dia dua gimana? Patutlah. Menerima kalam Allah dengan sendiri menerima Nabi, menerima Nabi dengan sendiri menerima kalam Allah. Jadi perkara mula-mula sekali ialah kebenaran kalamullah. Kebenaran kalamullah. Janganlah kata kalamullah ni kalamullah. Quran ni kita kata kalamullah ni kalam Nabi atau rekaan Nabi. Ya dua lah. Sama ada dia ni kalamullah ataupun rekaan Nabi. Satu kataan yang Nabi ada-adakan. Bukan daripada Allah. Dia membohongi atas nama Allah dan dia buat sendiri. Sama ada dia dengar hak orang lain kata, dia ngapa hak orang lain wayak, lepas tu dia kata Allah Ta'ala betul. Itu dua perkara ni. Rata-rata manusia yang tidak beriman dengan Quran dia rasa Quran ni rekaan Muhammad. Dia mempelajari sesuatu daripada golongan manusia yang berpelajaran zaman dia, lepas tu menisbahkan pelajaran yang dia belajar tu pada Allah. Rata-rata orang bukan Islam ni dia tu faham gitu. Rata-rata kita orang Islam dah, kita tak ada masalah apa lah. Tapi oleh kerana kita akan menghadapi mereka, maka kita kena pastikan macam mana sebagai dalil bukti untuk kita jadikan Quran ni memang daripada kalamullah, daripada ayat 23. Betul-betul kita Allah Ta'ala nak jadikan orang lain dapat hidayah, mungkin ditanya kita Quran. Sebab kita segala-gala dalil duk oleh Quran ninjah. Tapi pada tak ada dah. Jadi Allah adakan ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan sekiranya kamu ragu-ragu, kamu orang kafir, kamu yang belum menerima dakwah, kamu yang masih lagi mengingkari, ragu-ragu mimma nazzalna ala abdina, daripada wahyu yang kami telah turunkan sikit-sikit kepada hamba kami Muhammad.
Nazzalna bermakna turun sikit-sikit. Anzalna turun sekaligus. Ada dalam Quran dengan ayat anzalna, ada ayat nazzala. Wazan if'al, af'ala yaf'alu if'alan, membuat satu perkara sekaligus. Wazan taf'il, nazzala yunazzilu tanzila, membuat satu perkara sedikit demi sedikit. Dan wazan taf'il, perkara itu berlaku sikit-sikit. Wazan if'al, berlaku sekaligus. Dalam Quran ni kadang-kadang Allah sebut Quran turun sekaligus, iaitu daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Lepas tu daripada langit dunia turun pada Nabi dalam masa 23 tahun sikit-sikit. Di mana disebut sikit-sikit itu ialah daripada sama'id dunia ke Nabi Muhammad SAW. Hak sekaligus tu daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini satu tafsir daripada ulama. Jadi ragu-ragu mereka mengenai Quran ni bukan daripada Allah, jenis turun sikit-sikit. Sebab kata dia kalau Taurat sekaligus turun, Injil sekaligus turun. Ni ikut sikit-sikit ni rekod sendiri ni. Tidak serupa dengan Taurat, tidak serupa dengan Injil di segi penurunan. Nabi Musa dulu bila bunyi kata Taurat sekaligus, semua sekali turun. Nah, begitu juga Injil. Berpikir Nabi Muhammad SAW, mereka kata ya Allah, kata kitab Allah sikit-sikit tu. Kalau kira-kira agak mudahlah ngapa sikit-sikit ayat kau kan. Nak ingat sekaligus tak ada. Maka berkali belajar dengan orang tua ini, sebab ada dalam Quran perkara ni. Jadi Allah datang ke ayat bentuk cabar. Sekiranya kamu masih ragu-ragu tentang wahyu yang kami turunkan sikit-sikit kepada hamba kami Muhammad ini bukan daripada Allah, maka faktu bi suratin min mithlihi. Kamu semua sekali tolong bawa mari satu surah super Quran. Kalau boleh reka enggak? Lagu tu. Kamu semua, faktu ni kamu semua. Nah, siapa jamak? Kamu semua sekali bawa mari satu surah lain hak bukan dalam Quran lah. Ya super Quran. Paling pendek surah dalam Quran surah Inna A'tayna. 3 ayat je. Tolong buat hari 3 ayat. Ya setara dia super seperti Quran. Mana jika benda ni boleh buat oleh siapa-siapa, tolong hari. Ni cabar. Tak padan dengan kamu, wad'u syuhada'akum. Mu panggil segala-gala syuhada'akum. Segala-gala kuasa-kuasa luar biasa kamu. Syuhada' ni siapa saja, golongan-golongan yang luar biasa. Daripada mereka, apa yang mereka sembah, dia puja. 4 perkara tu lah. Nah. Golongan malaikat, golongan jin, golongan wali, golongan nabi. Perkara yang tak boleh buat biasa lagi puja tu. Hak boleh buat dengan ikhtiar biasa ni, buat ikhtiar biasa, mari satu keadaan dia tidak boleh buat dengan cara biasa, baru dia kata sembah takkan. Nak semua takkan ni dia tak boleh buat dengan cara biasa. Allah Ta'ala beritahu, kamu semua sekali pakat apa-apamu ni, buat mari satu ayat, buat mari satu surah. Ya ada 3 ayat, ya super Quran. Kalau boleh buat tak. Tak pandai dengan apa-apa kamu, panggil roh-roh. Syuhada mana gitu. Roh-roh yang biasa buat benda-benda yang biasa. Yang ni kadang-kadang kerja-kerja biasa hak kamu boleh buat, tak ada masalah. Kalau buat tak boleh buat, mungkin suruh roh. Hak tu panggil juga mari. Wad'u syuhada'akum. Panggil juga syuhada'akum. Roh-roh yang kamu puja untuk perkara-perkara luar biasa. Pakat min dunillah selain pada Allah untuk bawa datang satu surah pendek 3 ayat yang menyerupai Al-Quran. Sekiranya benda ni boleh buat oleh manusia. In kuntum sadiqin, sekiranya benar dalam dakwah kamu apa yang diturunkan oleh Allah pada Muhammad itu rekaan Muhammad. Tak. Lepas tu ni takhwif ukhrawi. Tuhan bukan cabar saja ni. Ingat, ini cabar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cabar semua manusia. Kalau tak terima wahyu Quran Tuhan ni, tak, dia mengatakan, dia menuduh kata ini rekaan manusia, rekaan Nabi Muhammad SAW. Buat mari. Jadi apabila tak boleh buat mari, itu kena terima. Kena terima. Fa'in lam taf'alu, maka sekiranya kamu semua tak mampu untuk merekakan. Jika semuanya kamu pakat beripung sama-sama kamu, pakat beripung dengan roh-roh yang kamu suruh itu, tak mampu untuk mendatangkan satu surah pendek. Lepas tu, walan taf'alu, dan kamu sampai kiamat pun tak akan mampu buat. Bukan saja hari ini kamu tak mampu, walan taf'alu. Kamu sampai bila-bila pun tak mampu buat. Sebab tak boleh nak reka kalamullah ni. Jadi fa'il lam taf'alu, jika sekarang kamu tak mampu buat, walan taf'alu, dan kamu sampai bila-bila pun kamu tak mampu buat. Tak. Maka akhirnya kamu tak mampu buat. Ingat, kalau tak mampu buat masih lagi menolak kalamullah,
fattaqun nar, maka berwaspadalah, berjaga-jagalah dengan api. Nah. Berjaga-jagalah dengan api neraka, kerana tolak kalamullah ni bermakna masuk api neraka. Fattaqun nar, maka berjagalah kamu untuk menempuhi api neraka. Dan api neraka itu ialah allati waquduha, yang mana pembakar-pembakarnya, yang menyebabkan nyala jadi panas. Dalam api neraka itu ialah an-nasu, manusia kafir, wal hijarah, dan batu belerang. Neraka sendiri panas dah. Maka bila masuk manusia kau panas. Ditambah pula dengan batu belerang. Dan neraka tu bukan kata bila dia barulah nak buat, dah uiddat, sedia ada dah lah, ni tunggu lil kafiri, bagi golongan kafir. Kerana gerai duduk situ. Sedia dah ada. Uiddat telah disediakan, telah diciptakan oleh Allah Taala sekarang lah ni. Duk tunggu tuai dia. Jadi siapa dia tuai dia? Lil kafiri, golongan kafir ge, kerana gerai dia duduk situ. Mana-mana manusia yang mati dalam keadaan kafir ge, maka dia terpaksa ambil gerai. Gini. Tolak Quran. Tapi bagi golongan yang beriman, yang menerima Al-Quran, tafsir untuk dia. Semoga Allah Ta'ala golongkan kita seperti golongan ini. Amin. Wa basyiril ladzina amanu. Dan wahai Muhammad, berilah berita gembira semasa dunia ni lagi kepada orang-orang yang beriman. Orang yang boleh menerima daripada hati dia bahawasanya ini kalamullah. Rasul adalah Rasul Allah yang memberitahu tentang Allah. Dan akhir nanti ada pembalasan itu, jumpa dengan Allah di akhirat dari syurga. Untuk beriman ini, dan juga wa'amilu salihat, tindak tanduk dia, amalan dia, tutur kata dia, perbuatan dia, melakukan amalan yang soleh. Soleh maknanya setiap tu amalan yang menempati sunnah. Soleh-soleh inilah amalan yang menempati sunnah. Akidah dia betul-betul beriman, tak berbelah bagi. Amalan soleh dia menempati sunnah Nabi. Bagi mereka itu beri berita gembira sebelum mati, anna lahum jannat, bahawa bagi mereka nanti bila mati saja, kebun-kebun syurga mereka akan peroleh. Anna lahum, bahawa bagi mereka nanti belum masuk syurga tu akan dipertonton dan dipertayakan. Apabila sampai ruh ke halqum, tahap yang mana taubat tidak akan diterima, tapi akan dipertontonkan syurga tempat ia nak duduk. Yang menyebabkan satu orang itu bersedia nak pergi, nak mati. Kesakitan mati itu kena tanggung belakang. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri merasai mati. Aisyah radhiyallahu taala anha kata, apabila aku melihat Nabi sendiri menanggung kesakitan dan keperitan mati, maka aku rasa satu orang pun tak akan terlepas. Jadi kesakitan itu memanglah ditanggung belakang, sebab duduk sekelami ni, jasad dengan ruh ni duduk sekelami jangan bila lagi nak berpisah. Cuma bila sampai tahap sahak nyawa ke halqum, Allah pertontonkan syurga. Tepat lagi sebenarnya sini apa duduk sini, maka dengan sendiri dia bersedia pergi, maka dapat kemudahan keluar roh itu kerana dipertontonkan syurga. Jadi dalam Quran ini Allah beritahu, beri berita gembira sebelum mati lagi kepada golongan-golongan beriman yang boleh menerima kalamullah dan boleh melakukan ketaatan melalui anggota tubuh dia kepada tuntutan agama Allah, iaitu anna lahum jannat, bahawa bagi mereka nanti kebun-kebun syurga. Bukan so banyak, bukan sebanyak. Paling rendah, paling debek kalau kita kira. Ahli syurga tak kira mana, tapi yang paling rendah sekali 10 kali ganda dunia. 10 kali ganda dunia. Lepas tu buat selama-lama. Kita lah ni kata ahli dunia, tapi tak pernah pergi sekali habuk setiap dunia. Kau dah siapa? Orang habis lagi pun yang pergi sekat kerak yang, pergi bandar-bandar ya. Dalam kapal sup lagi. Nah, dia nak kata saya ni dalam tangan saya poket, dalam poket saya dunia, dalam fikiran saya dunia. Tak pergi habis pun. Dia sekadar dengar, sekadar tengok. Pergi tak, sampai tepat pun tak lagi pergi semua. Bukan semua lorong boleh pergi, bukan semua bandar boleh masuk, bukan semua cuk kampung desa dia boleh pergi. Banyak benda yang kita tahu saja gitu ya. Tidak boleh mengecapi sebenarnya apa itu dunia. Pun dah suruh sambut dah. Nah, bagai tak ada pun. Tapi syurga sekurang-kurang paling rendah darjah ahli syurga 10 kali ganda dunia buat selama-lama. Tajri min tahtihal anharu, akan mengalir di bawah istana dan pokok-pokok syurga anak-anak syurga. Tahtiha ni tahti kusuriha wa asjariha, akan mengalir di bawah pokok-pokok. Mana pokok hidup tahu gitu, bawah ni sungai.
Dia tujuan tahu ni jadi comel lah. Gandai molek. Hak tepi sungai ni pohon dia tahu ke tengah. Hak tepi sungai ni tahu ke tengah. Jadi di tengah tu sungai ditutupi dengan dua pohon kayu yang bertahu. Begitu juga syurga dia. Mengalir di bawah syurga. Di bawah istana. Anak sungai. Lalu yang pakai tepi sah buat bangun ni. Korek mari jadi ada jugalah. Nah. Nuwi jadi ada juga rumah kita. Apa berbahaya saya keluar. Raja India dulu dia buat gitu. Kita sesak satu tempat di Delhi dengan satu sahabat kita nak beli kita. Sesak jalan, dia masuk dalam istana raja dulu. Masuk dalam istana dia. Oh, dalam bandar Delhi ni tak bagi masuk. Kecuali kena bayar $10 atau $15 untuk pelancong. Masa tu tak ada tutup lagi. Kita masuk dalam tengok. Mana binaan dibuat lebih kurang 300 tahun dulu lah. Binaan dia. Merupakan tempat jarah negara dia lah. Luar tu dia buat sungai. Luar, sekeliling. Dalam sungai tu ada buaya. Ada buaya sungai. Kita tengok sekeliling. Tak boleh round semua lah. Mana luar kawasan dia. Kawasan dia meliputi kawasan jetih semua sekali. Buat. Memang nak pergi ke syurga dah lah. Nah. Tapi Raja Islam masa tu. Raja Islam buat satu bangunan. Dalam istana dia ada taman, ada kolam mandi, ada cukup. Kita boleh atau tengok tu sekadar lalu gitu. Sana silap jalan. Cuma boleh tengok kata ni. Salah satu cara-cara yang dia buat bangunan-bangunan yang dibina ni. Pada zaman dahulu oleh tukar-tukar zaman dahulu. Mencerminkan nak tidur syurga. Menggambarkan kepada kita nak tidur syurga. Iaitu mengalir di bawah istananya anak-anak sungai. Lepas tu dikelilingi oleh kebun dan pokok-pokok yang bertahu. Memang ada belakang. Jadi tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawah pokok-pokok kayu dan istana-istana anak-anak sungai mengalir. Jadi satu gambaran yang indah. Pokok ada, air ada, dalam bangunan kat sejuk. Itu tempat tinggal dia. Keindahan dari segi suasana dia. Dalam map pula kullama ruziqu minha min thamaratin, setiap kali diberi makanan yang merupakan rezeki daripada syurga, min thamaratin, daripada mana-mana buah rizqan sebagai rezeki harian itu, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini buah yang telah diberi kepada kita sebelum ini pun. Mereka kata gitu. Ini buah yang diberi kepada kita sebelum ini pun. Buah makan tak. Rupa macam apple juga tapi rasa berlainan. Rupa jenisnya sama tapi rasa berlainan. Lah ni kalau kita makan, ulah pertama durian pun durian juga, 2-3 pun durian juga. Sampai ke lama sekali kita pun jadi muak. Sebab ulah durian ni kalau kita makan pun jadi rasa durian sama. Dia tak dari syurga. Setiap kali rupa yang sama, apabila makan rasa lain. Rupa saja sama, rasa berlainan. Apatah lagi jika rupa lain, lagi rasa lain. Dunia tak ada, syurga saja ada. Jadi mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini buah telah diberi kepada kita sebelum ini. Pun makan ambil. Ni apa juga, ni apa pula lagi. Tapi bila dia makan, wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberi buahan yang sama dari segi rupa, berlainan dari segi rasa. Wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberi buahan yang sama dari segi rupa tapi berbeza dari segi rasa. Dah tak ada lagi dunia. Ambil sulah dia, rasa lain. Ambil sulah kedua, rasa lain. Motel itu ambil pertama, rasa lain. Ambil kedua, rasa lain. Rupa memang macam motel. Tak. Tapi rasa berlainan. Maknanya sini, kalau buah yang sama rasa berlainan, maka jika buah berlainan, lagi berlainan. Tak. Ni hak tak ada lagi dunia. Itu hawi gambaran. Maka jangan uji terlepas lah ni. Makan boleh dah, tepat ada dah. Lepas tu, walahum fiha azwaj, bagi mereka ada dalam syurga nanti pasangan-pasangan hidup. Pasangan hidup dua jenis. Satu, isteri kita yang pernah jadi isteri kita dan dia juga ahli syurga. Yang lain pada tu, bidadari. Jadi pasangan hidup belaka. Pasangan hidup daripada jenis manusia yang merupakan isteri kita, dan pasangan hidup lagi ialah bidadari.
Cuma bezanya, isteri akan menjadi ketua bidadari. Dan dia dah cukup. Rasa jadi bos bagi semua bidadari itu, bagi satu orang isteri ahli syurga dah cukup. Jadi bagi mereka itu dalam syurga nanti pasangan-pasangan hidup. Daripada manusia, iaitu ketua bidadari, dan juga bidadari sendiri. Cuma bezanya, manusia ni dicipta oleh Allah semasa dunia ada makfak. Bidadari, Allah ciptakan dia terus daripada kudrat Allah. Tak ada makfak. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami telah ciptakan bidadari kami dengan kudrat kami. Mak dia tak ada, pak dia tak ada. Mutahharatun, suci bersih rohaninya, suci bersih badannya. Alik kita lah ni kalau cocok ke mana pun tubik. Tubik tu tak comel lah. Tubik darah. Tubik ke atas, tubik ke bawah, semua tubik tu nama dia pun tak comel lah. Tapi dalam syurga nanti bersih. Tubuh badan dia bersih, tidak ada benda cemas apa. Baik dia, baik kita. Makan minum semua sekali tidak akan jadi najis. Makan minum semua sekali tidak akan jadi najis. Dan peluh kita akan menjadi wangi kasturi. Tak jadi masak. Najis tak jadi dasar. Wangi peluh kita akan jadi wangi kasturi. Itu dari segi zahir. Batin juga, kadang-kadang dunia ni Masya Allah. Tu badan tu tak boleh nak tengok. Tapi perangai pula. Tak ada suci mana. Tutup mata sekali pun mata dia tengok orang lain. Tutup mata dengan sepek mata hitam. Tak. Kita tak nampak, dia nampak. Tapi dalam syurga, rohani dia bersih. Dia hanya kasih dan cinta pada suami dia sahaja. Dan kasih sayang dia tu kita boleh baca daripada hati dia. Allah Ta'ala jadikan setiap pasangan hidup tadi hanya mencintai dan kasih pada suami dia sahaja. Mana jasmani dia bersih, rohani dia bersih. Dan bersih dari segi rohani, tiada lagi pada dia perangai-perangai buruk. Baik di segi tutur kata atau perbuatan-perbuatan daripada anggota tubuh badan yang lain-lain. Nah, semua bersih. Allah Ta'ala beritahu mutahharah ni kedua-dua. Baik tubuh badan dia bersih, baik perangai dia budi pekerti serta hati dia bersih. Kadang-kadang kalau semata tak agak orang ibu makan masuk restoran ilmu bintang. Lepas tu tak bayar tu sakit kepala. Tak. Masuk tu tak apa lagi masa nak tumbik. Layanan tu istimewa, kelas memang bintang, 7 berapa bintang. Tak. Tak bayar sakit kepala. Betul yang suruh sedap. Tak. Allah beritahu dari syurga dak gitu. Bermasuk dia tak tumbik lah. Wahum fiha khalidun, dan mereka dalam kenikmatan tempat tinggal, dalam kenikmatan makan minum, dalam kenikmatan pasangan hidup, khalidun, kekal selama-lama. Wa ammanya 60 tahun je. 60 tahun saja sebutnya. Orang amal sungguhnya berapa banyak dah. Hak tak balik saja 15 tahun dah. Lepas tu hak 15 lagi hak semayang berapa minit je. Tapi dikira 60 lah. Tapi kalau kira keadilan je, bila mati masuk syurga 60 tahun habis tepuh dah. Hak bahagian ibadat dia habis dah sini. Kena kisah lain pula. Allah dah gitu. Wa hum fiha khalidun, dan mereka apabila masuk saja dari syurga berkekalan buat selama-lamanya. Sambungkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula bi rahmatika. Petang ni kita sudah awal sebab kita ada kuliah di Semerak.